Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya pada pagi ini kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa, nikmat kemudahan hidup. Ya. Selesai kita menunaikan solat subuh secara berjamaah dan kita duduk sebentar mendengar beberapa taujihat khususnya berkenaan dengan warisan pusaka. Ya. Yang saya hormati Dr. Muhammad Isyam Muhammad Kamal selaku pengerusi Madrasah Perwira Indah, ahli barisan ahli jawatankuasa madrasah, tuan-tuan, puan. Apabila saya dijemput ya, untuk bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan pada pagi ini, ya, sebenarnya saya berasa agak kecil sebenarnya, ya, kerana di sini ramai rakan-rakan saya, kan, rakan-rakan sekerja saya yang terpelajar, dan apabila mereka menjemput saya ke sini, saya merasa agak kecil tapi berbesar hati, ya, untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini, ya, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatmu kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu sebagai agama untuk kamu. Ini dikatakan antara ayat terakhir diturunkan dalam kewafatannya. Ya. Tidak menunjukkan bahawa Islam itu merupakan agama yang sempurna. Hukum syarak itu merupakan hukum yang telah sedia ada untuk dipakai sahaja oleh umat Islam. Hukum yang meliputi segala aspek kehidupan. Fokusnya kepada kita pada pagi ini iaitu fokus kepada pewarisan. Ya. Tidak ada satu pun agama di dunia ini yang menyediakan panduan-panduan pewarisan sebagaimana Islam. Tak ada. Ya, tak ada. Agama-agama samawi lain pun tidak ada yang sedikit Islam. Ya. Dan banyak masyarakat di dunia ini dalam bab pewarisan mereka merujuk kepada undang-undang sivil yang menjadi, kan, yang datang daripada hasil pemikiran manusia itu sendiri. Kan, dia fikir, oh, kita buat macam ni lah, kita buat macam ni lah, kita buat macam ni. Sedangkan Islam, ya, menyediakan panduan dalam sunnah dan juga daripada ijtihad para sahabat dan para ilmuwan. Hukum pusaka ini turun pada tahun ketiga Hijrah. 13 tahun Rasulullah berada di Mekah, tak ada hukum pusaka. 2 tahun awal di Madinah, tidak ada hukum pusaka.
peperangan Uhud. Seusai peperangan Uhud, di mana ramai sahabat-sahabat Nabi syahid di medan Uhud. Salah seorang daripada sahabat yang syahid di medan Uhud merupakan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ya, Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' ni merupakan seorang hartawan. Ya. Kalau tuan-tuan masih ingatkan dalam peristiwa hijrah di mana Rasulullah mempersaudarakan seorang muhajirin dengan seorang ansar. Di mana ansar ini, yang muhajirin ini, dia berhijrah kebanyakan sehelai sepinggang, tinggal semuanya di Mekah. Ya, apabila datangnya, turunnya perintah untuk berhijrah, mereka berhijrah tanpa ragu, meninggalkan segala apa harta di dunia ini, berhijrah sehelai sepinggang ke Madinah. Dan Rasulullah memperkenalkan satu sistem dinamakan sebagai sistem mu'akhah, iaitu sistem mempersaudarakan di antara seorang muhajirin dengan seorang ansar. Muhajirin ini dijaga kebajikan oleh ansar. Kita tahu seorang susuk tubuh, seorang sahabat besar bernama Abdurrahman bin Auf. Tahu kan? Abdurrahman bin Auf, seorang hartawan di Mekah. Apabila datang turunnya perintah berhijrah, beliau berhijrah meninggalkan sebahagian besar hartanya di Mekah. Sedangkan ketika itu dia dah milenial. Sampai di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan sahabat tadi itu, Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' dipersaudarakan. Ya. Inilah ceritanya di mana bila kita pernah dengar seorang sahabat ansar menawarkan sebahagian hartanya kepada muhajir. Dialah Sa'ad bin Ar-Rabi' ni. Dia menawarkan, aku ada harta banyak ni, ambillah sebahagian daripada harta aku. Dia offer kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni orang yang mahir berniaga, dah jadi milenial sewaktu Mekah. Sampai di Madinah pun dia tahu macam mana cara nak buat. Dia kata, terima kasih wahai saudaraku, tunjukkan aku di mana pasar Madinah. Itu ayat dia. Tunjukkan aku di mana pasar Madinah. Dia pun ditunjuk pasar Madinah ketika itu, pasar Bani Qaunuqa'. Qaunuqa' ni bahasa Yahudi yang menguasai pasar tersebut. Ditunjukkan mana pasar dia, dan situlah Abdurrahman bin Auf bermula daripada rendah, dan dalam masa yang pendek saja beliau menjadi jutawan semula. Orang mahir di sini tahu semula, dan beliau banyak menyumbang kepada perjuangan Islam. Mana-mana peperangan yang ada, dialah main sponsornya, beserta dengan sahabat-sahabat yang lain. So Sa'ad bin Ar-Rabi' ini, dia meninggal dunia di medan Uhud. Apabila beliau meninggal dunia, isterinya yang bernama Amrah binti Hizam berjumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku sahabatmu Sa'ad bin Ar-Rabi' syahid di medan Uhud. Hartanya diambil semuanya oleh saudara lelakinya. Tidak ada apa tinggal bagi kami. Bagaimana dua anak perempuanku boleh berkahwin jika kami tidak mempunyai harta? Harta suami dia ambil, adik suaminya habis. Baik. Kenapa jadi macam tu? Bukankah mereka orang Islam? Sebab apa? Sebab ketika itu tidak ada lagi hukum pewarisan. Apa yang mereka guna adalah hukum-hukum suatu zaman jahiliah. Suatu zaman jahiliah Mekah tu, lama kat Mekah 13 tahun tu, tak ada hukum pewarisan. Jadi mereka menggunakan formula yang diamalkan oleh masyarakat jahiliah. Apa antara dia adalah cuma lelaki sahaja yang mewarisi. Wanita tidak boleh memiliki harta, wanita tidak boleh mewarisi. Itu formula zaman jahiliah, ada sebab dia. Jadi si formula pewarisan ketika itu adalah,
kamu boleh berperang ke tak? Kamu boleh berperang ke tak? Itu formula dia. Sebab apa? Sebab peperangan kerap berlaku di antara kabilah di Mekah. Dan mereka perlu mempertahankan kabilah mereka. Dan mana-mana individu dalam kabilah yang tak boleh berperang, tak dibenarkan untuk mewarisi. Siapa? Wanita. Wanita tidak berperang, tak boleh mewarisi. Kanak-kanak tak boleh mewarisi. Kanak-kanak kecil. Orang terlampau tua tak mampu nak naik kuda, tak boleh mewarisi. Orang sakit teruk, tak boleh bangun, tak boleh mewarisi. Dan itu formula dia. Jadi dalam kes ini, kan, walaupun dah berada di Madinah, tapi hukum belum turun. Jadi adik kepada ambil semua harta. Sebab itulah praktis sebelum tu. Tak boleh nak salahkan dia pun. Sebab hukum tak ada lagi. So Nabi pun, Nabi ni dia mendapat indikasi bahawa akan turun hukum berkenaan dengan pusaka, tapi belum turun lagi ketika itu. Beliau memanggil saudara lelaki tersebut, bertanyakan, adakah kamu masih simpan harta yang kamu ambil daripada si mati? Ya, masih simpan. Kan? Hendaklah kamu simpan harta tersebut, jangan belanjakan. Jangan belanjakan. Kerana apa? Kerana Rasulullah mendapat ilham akan turun hukum. Tidak lama selepas itu turunlah hukum berkenaan dengan pusaka. Bermula daripada ayat An-Nisa 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw kathur. Nasiban mafruḍah. Maksudnya, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Setiap lelaki yang berhubung kait dengan si mati ada hak warisan daripada apa yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabatnya. Walin nisa'i, setiap wanita. Walin nisa'i, setiap wanita yang berkait dengan si mati ada hak warisan daripada apa yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat. Jadi ini indikasi bahawa kan, wanita akan diberi hak warisan dalam Islam. Dan inilah sebenarnya cantiknya Islam ini. Dan bagaimana Islam ini dia menaikkan martabat seorang wanita yang sebelum ini tidak diberi hak, datang Islam beri hak warisan. Beri hak warisan. Mimma qalla minhu aw kathur. Hak warisan ni ada kala sedikit, ada kala banyak, bergantung kepada keadaan. Nasiban mafruḍah, iaitu satu jumlah yang ditetapkan. Sebab warisan zaman jahiliah pun tak ada. Kan? Yang akan mewarisi anak lelaki je. Anak lelaki je yang mewarisi, orang lain tak dapat. Diwarisi pula anak lelaki ni sama-sama mereka, bagi sama-sama mereka. Dan setengah kabilah dia mengamalkan satu sistem dinamakan primogeniture. Primogeniture ni tuan-tuan adalah dia bagi hak warisan kepada anak lelaki yang paling sulung sekali, semuanya. Anak lelaki yang lain kebir-kebir putih mata, tak apa-apa. Anak lelaki sulung ada juga. Dan dia menguasai sepenuhnya. Tapi dalam Islam, nasibah mafruḍah ini satu jumlah yang akan ditetapkan. Islamlah agama yang pertama yang memperkenalkan sistem bahagian-bahagian tu, 1/2-nya, 1/3, 1/4-nya. Islam. Tidak lama lepas itu turun ayat berkenaan dengan pusaka, iaitu ayat An-Nisa 11. An-Nisa 12, An-Nisa 176. Ini saja ayat pusaka. An-Nisa 11, ayat berkenaan dengan pewarisan anak lelaki, anak perempuan, ibu dan bapa. An-Nisa 12, pewarisan kepada suami, isteri, saudara si ibu. An-Nisa 176,
berkenaan dengan warisan saudara lelaki, saudara perempuan seibu sebapa, saudara lelaki, saudara perempuan sebapa. Ya? Ini yang sebagaimana ditetapkan. Jadi daripada ini, kan, daripada ini kita akan melihat bahawa di kalangan ahli waris tersebut ada 6 waris yang paling kuat di antara mereka yang akan mewarisi dalam semua keadaan. 6 orang. Siapa di kalangan mereka? Pertamanya adalah suami isteri, bapa, ibu, anak perempuan, anak lelaki. 6 orang ni. Ya? 6 orang ni kita kena beri hak pewarisan. Tak boleh kita halang. Kita tak boleh halang. Alah, mak si mati tu dah tua. Mak si mati dah tua, umur 80-90, berkursi roda ataupun uzur di atas katil, kan? Tak mampu untuk membelanjakan harta, nak bagi buat apa? Kadang-kadang orang tanya macam, tak boleh. Selagi mana dia tu masih hidup, walaupun uzur, walaupun budak kecil, walaupun nyanyuk, walaupun autism, tetap ada hak pewarisan. Kena beri. Jangan dinafikan hak pewarisan mereka. Kena beri tu pula, kena beri bahagian mereka. Jangan kurang daripada apa yang ditetapkan. Kalau orang ibu mas sudus, ya, setiap ibu dan bapa, setiap mereka akan mengambil 1/6 pewarisan. 1/6 kena bagi 1/6. Jangan kurang daripada itu. Jangan kurang daripada itu. Bagi 1. Bagi hak mereka yang sepatutnya. Jadi, berapa banyak dalam kes di negara kita ni kita lihat waris-waris yang sepatutnya mewarisi tak diberi hak pewarisan. Contohnya kes yang ibu yang uzur tadi, dah tua. Kan, dah tua, anak si mati, cucu dia. Bukan orang lain, cucu dia. Tak beri hak pewarisan kepada nenek. Kerana apa? Anggapan mereka, nenek dah tua, sakit, tak boleh belanja harta. Tak boleh. Ya? Sebab Allah Ta'ala dah ingatkan dah. Ya? Dah ingatkan dah. Kullu amwalakum bainakum bil batil. Dan kamu ambil harta sesama kamu dengan cara yang batil. Hak dia untuk mewarisi jangan dikurang. Kalau kurang maksudnya orang lain ambil hak tersebut dengan cara yang batil. Dan apatah lagi jika sekiranya si meninggalkan anak yatim. Apa itu anak yatim? Anak yatim ni anak yang sedangkan dia masih lagi bawah umur. Bawah umur kalau mengikut undang-undang kita di Malaysia ini adalah bawah 18 tahun. Bawah 18 tahun ya. Dia agak sebagai anak bawah umur. Termasuk dari anak yatim ni. Walaupun dalam hukum anak yatim ni umur dia baligh. Umur baligh. Kalau dah sampai umur baligh, tidak lagi dianggap sebagai walaupun ayah dah mati. Kan? Hukum dia sama dengan hukum orang biasa. Tapi dalam undang-undang baligh tak sama. Tak sama antara orang. Jadi undang-undang ni kena konsisten, kena sama. Jadi negara mengambil umur 18 tahun sebagai dinamakan sebagai age of majority, kan, iaitu cukup umur lah, cukup umur untuk perundangan 18 tahun. Kalau lah si mati meninggalkan anak yatim, kena lebih berhati-hati. Sebab innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, apa yang mereka ambil itu seumpama
seumpama mereka memakan sepotong api. Saya selalu nasairah dan mereka katakan kepada apilah mereka akan dikembalikan nanti. Dalam Al-Quran ini, apabila Allah Ta'ala menggambarkan hukuman itu, hukuman dalam kes ni kan, hukuman api neraka digambarkan, ia adalah menunjukkan bahawa itu adalah dosa besar. Makan harta anak yatim, mensia-siakan harta anak yatim merupakan satu dosa yang besar. Ya? Amat berhati-hati. Ya? Anak yatim kena bagi hak warisan kepada mereka. Jangan disalahguna even oleh penjaga ibu bapa kepada anak yatim itu sendiri. Kena cukup berhati-hati. Tak boleh nak salah guna harta. Bukan setakat dia berdosa besar, tetapi juga dia melakukan pecah amanah. Boleh didakwa di mahkamah. Ada satu kes yang berlaku di salah satu negeri di Pantai Timur. Ya. Kes di mana seorang lelaki meninggal dunia dan isterinya memfailkan permohonan untuk pembagian pusaka. Dalam borang itu diletaklah nama dia sebagai isteri, anak-anaknya sebagai waris. Ya, itu sahaja. Tidak lama lepas itu, harta pusakanya dibagikan dan dibagikan. Kemudiannya, rupa-rupanya si mati ada keluarga kedua. Ada isteri kedua, ada anak-anak daripada isteri kedua. Dengan isteri kedua. Ya, ada anak-anak dengan isteri kedua. Tetapi isteri pertama ni, waktu dia memfailkan permohonan itu, dia tak dedahkan, dia tahu sangat suaminya ada keluarga kedua. Tapi dalam borang permohonan itu tentang kewujudan keluarga kedua ni tak beritahu. Kita nak isi borang tu ada apa nak cakap ya, kolom kat bawah tu mengatakan bahawa kita berkata benar, maklumat kita berikan semua tepat dan sebagainya, kita sign. Kan? Dan perkara pusaka pula, kan, dia akan bertanya, ada tak warisan lain sebagainya, apa semua kan tak ada ya. Dia kata tak ada. Proceed dengan keluarga pertama. Keluarga kedua tahu lambat apabila harta pusaka telah pun dipindah milik kepada keluarga kedua pertama. Ya, dah pindah milik dah, baru dia tahu. Jadi dia pun berjumpa dengan rakan saya, ya, seorang rakan saya yang sebagai peguam syar'i di negeri tersebut, kan, dan kebetulan rakan saya itu hubungi saya, macam mana nak buat macam mana ni, kan. Baik, dalam peraturan mengatakan bahawa kalaulah nak buat komplain, tak puas hati dengan cara pembahagian, dia boleh buat komplain dalam tempoh 2 minggu selepas keputusan dibuat. 2 minggu. Ya? Kan? Kerana dalam masa 2 minggu tu proses masih berjalan. Tapi keluarga dia tahu dah lambat, dah berbulan-bulan dah. Baru dia tahu rupanya mereka nafikan hak. Nak buat macam mana? Satu cara saja yang boleh buat. Apa dia? Pergi ke mahkamah dan failkan permohonan di mahkamah tinggi, dapatkan perintah supaya pembagian tersebut dibuat semula. Pengiraan tersebut dibuat semula. Membatalkan yang lama dan buat semula. Itu saja cara. Ya? Itu saja cara. Baik. Orang-orang kita ni, terutama orang kampung tuan-tuan, bila cakap mahkamah saja, terus lemah. Mahkamah, lemah ya. Sebab apa lemah? Sebab kos. Ya? Nak bayar, pergi mahkamah bukan boleh pergi sendiri-sendiri macam tu je. Sebab ini benda teknikal, tak boleh pergi sendiri, kena guna lawyer. Ya?
Orang kita bila dengan lawyer saja, apa kena bayar, apa kena bayar, terus lemah je rasa kan. Rakan-rakan saya semua lawyer. Sebab saya pun orang undang-undang, saya tahu cerita ni. Dan rasa lemah je. Dan sebab nak bayar lawyer ni bukan boleh bayar habis semua kes dah dapat duit bayar, tak. Lawyer ni kan nak buat kerja dia, nak buka file saja dah kena bayar. Dah kena bayar, dah deposit sikit. Kan? Jadi dia kena bayar tu. Ujung kes tak tahu menang kalah. Dan kos dia kalau pernah mahkamah tinggi, kos dia tinggi juga. Di mahkamah tinggi, kos dia tinggi lah. Nak bayar lawyer dah bayar mahkamah. Jadi kan, menyebabkan keluarga yang terlibat dengan perkara ni rasa lemah dan akhirnya tak pergi ke mahkamah. Tak tuntut hak mereka. Bila tak tuntut hak mereka, ada dua kemungkinan. Pertamanya adalah tak apalah, bukan rezeki kami redha je lah. Dan bukan rezeki kami, tak apalah. Yang pertama. Kemungkinan kedua, ayat sama juga tapi intonasi dia lain. Tak apalah, bukan rezeki kami, tapi kami akan tuntut di akhirat kelak. Yang lagi bahaya tu, kami akan tuntut hak kami di akhirat kelak. Dan kita tahu kalau kita melakukan sesuatu di dunia ini, kita ambil hak orang, kita pukul orang, kita menzalimi orang dan sebagainya, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Walaupun orang termasuk juga kan, dia akan dipertanggungjawabkan akhirat kelak, di mana ketika itu tidak ada dirham, tidak ada dinar, tak ada duit ketika itu nak bayar hutang kita. Tak ada duit, kita ambil hak orang, kita kena kembalikan hak sebab keadaan punyanya. Ketika itu tak ada dah, duit tak ada dah. Kan? Tak ada dah. Yang ada apa? Yang ada hasanat wa sayyi'at. Yang ada pahala dan dosa. Jadi akan diambil pahala daripada mereka yang menzalimi orang di dunia ini. Akhirat kelak akan diambil pahalanya dan diberikan kepada mangsanya. Pahala ya tuan-tuan. Kita pahala ni merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat subuh pagi tadi pun kita tak tahulah setakat mana pahala diberikan oleh Allah. Kualiti solat kita khusyuk ke, kita ingat perkara lain ke, kan, dan sebagainya, kita tak tahu. Dia kalau 100% full 55-100%, kita tak tahu berapa peratus pahala kita. Susah dapat pahala ni. Susah in the sense dapat kualiti lah, pahala yang kualiti tu susah. Allah Alam, kita tak tahu. Disebabkan perbuatan kita di dunia ni senang-senang saja, pahala kita diambil, diberi kepada orang. Sayang, rugi sangat. Sebab apa tak dunia kita ambil hak orang, kita rasa kita ambil hak orang tu kita menang. Kita berkuasa, kita menang. Padahal itu kau. Tapi sebenarnya kita yang rugi. Sebab apa? Sebab kita akan ditanggungjawabkan di akhirat kelak. Ini contoh, dua contoh yang saya share dengan tuan-tuan bagaimana kan hak waris tersebut dinafikan. Hak waris dinafikan. Apabila seorang ibu meninggal dunia, dia tahu adik-beradik dia kan, masa mak sakit dulu, waktu dia jaga mak sakit dulu, mak dah beri dah tanah kat ujung tu kat saya. Mak dah beri dah tanah kat ujung tu kat saya, jadi itu bukan pusaka ya. Dia cakap macam tu, itu bukan pusaka ya. Adik-beradik lain peliklah, iya ke? Bukan ke mak cakap dulu kalau mak meninggal dunia tanah tu bagi sama banyak antara kita? Mak pesan macam tu. Tak. Mak dah cakap dengan saya tanah tu saya punya. Yang cakapnya belum. Yang cakapnya belum. Adik-adik pun setengah. Iya ke?
Engkau apa tahu? Dia guna ayat magic. Engkau apa tahu? Masa mak sakit siapa jaga? Aku yang jagakan. Aku yang jagakan masa mak sakit. Kau orang kat mana? Dia guna ayat magic tu, terus adik-adik lain terus reda lepas kan. Sedangkan perkara tu tak berlaku pun. Yang saya cerita ni kisah benar tau, bukannya saya buat kisah benar yang dah dirujuk pada saya. Ya? Tak anggap pun mak cakap macam tu. Tapi dia anggap, oh, tanah tu aku punya kan. Dia pun dapat tanah. Tak apalah, dia beradik setuju, tak apalah. Tanah tu abang ambil lah. Tanah tu abang ambil lah. Dan kami, hati lain, mak kami ambil. Kami lah sama-sama kan. Tanah tu abang ambil. Adik-adik lain mengalah sebab apa? Abang menggunakan otoriti dia. Menggunakan otoriti dia dan menggunakan ayat magic tadi tu. Dan mak sakit, aku jaga. Okay. Ayat magic yang boleh menyebabkan para waris lain terus apa? Mengalah. Itu ayat magic kan. Kan? Padahal kadang-kadang mak tak cakap pun. Ya, katakanlah mak memang cakap, tapi kalau tak ada saksi, kan? Bagaimana dia nak kata bahawa bercakap macam tu? Sebab itulah dalam kita menyerahkan harta kepada seorang, yang pentingnya kena ada saksi. Kalau kes macam tadi tu kan, kalau ada saksi, maka jawab. Kalau tak ada saksi, kan, pakai. Walaupun sebenarnya memang mak kata macam tu, tapi kalau tak ada saksi, bagaimana kita nak terima? Wastashidu syahidaini min rijalikum. Kan kena ada 2 orang saksi. Ya. Kan kalau kita ni nak serahkan, katakan kita ni adalah harta sebagainya kan, nak serah pada anak kita, cara dia kena betul. Bercara ya. Orang Melayu ni bagus. Dia sampai umur tertentu kan, dia tak duk fikir nak lepaskan harta kepada anak-anak. Dia ada rumah, dia ada tanah, dah bagi sikit-sikit dan sebagainya. Itu amalan yang baik sebenarnya. Amalan yang baik. Tapi kena betul. Macam mana dengan cara betul? Pertama ni, kalau nak bagi tanah dan rumah, bagi terus. Bagilah. Kan, bagi macam mana? Pindah milik. Tukar nama langgaran. Itu cara terbaik lah. Kan? Atas dasar kasih sayang. Kan? Jika pejabat tanah tu isilah borang 14A. Kan? Kemudiannya, bila dia mati tengok, oh, tanah dia nama anak dah. Bukan pusaka. Pindah milik. Kan? Ada kes di mana dia isi borang 14A tu, 14A ni borang pindah milik ya. Dia isi dah borang 14A tu, cuma pejabat tanah tu dia ambil masa sikit nak proses. Dalam masa tu dia meninggal dunia. Ya. Maksudnya waktu meninggal dunia tu tanah tu milik si mati lagi. Tapi disebabkan dia dah proses dah berlaku dah, dia dah hantar mahkamah bahawa hibah telah pun ada. Sebab apa? Sebab proses tu dah berlaku dah. Pun ada juga. Ya. Seorang ibu nak beri tanah kepada anak, tapi tak buat apa-apa pun, tak pindah milik lagi. Dia kata, ambil lah tanah kat ujung tu aku beri kamu. Dan tanah kat ujung sana buat beri kat seorang anak. Tapi tak berlaku tukar nama, tak berlaku. Ya. Cuma anak ini bila mak dah cakap macam tu, ada saksi berdengar, dia dah buat dah rumah atas tanah tu. Dia dah berkebun dah atas tanah tu. Ataupun dah pasang pagar atas tanah tu. Atau dah bersihkan tanah, nak menunjukkan bahawa dia telah menganggap tanah itu adalah tanah dia. Mak meninggal dunia, dalam geran nama mak.
kata mak dah beri dah tanahnya kat saya, maka kita akan tengok satu lagi elemen dalam hibah. Hibah ni pemberian masa hidup, ya, itu adanya penguasaan. Al-Qabdu bahasa Arab dia. So bila anak tu dah buat sesuatu ke atas tanah tu, dah tanam tebu dah atas tanah tu, maka dia dah menguasai tanah tu, maka rukun ataupun syarat-syarat hibah telah pun sempurna. Walaupun nama masih nama mak, tapi hibah mak dah beri tanah tu kepada dia telah sempurna, maka itu adalah tanah si anak, bukan tanah mak dah, bukan pusaka dah. Apa yang boleh lakukan oleh si anak tu dapatkan pengesahan hibah. Mahkamah akan beri pengesahan ia adalah milik si anak, bukan pusaka dah. So cara kena betul. Tapi kalaulah dia kata kepada anak, kan, beri tanah, beri rumah ni kepada dia, tak buat apa-apa pun, anak ni pula tak ambil tahu pun. Tak tahu kat mana tanah ni. Tak tahu tanah ni kat mana, tak buat apa pun. Cuma ucapan daripada ayah. Kan, ucapan tu tawaran, ijab. Anak tu terima, kabul, acceptance. Tapi anak tak buat apa pun. Keren nama ayah lagi. Bila meninggal dunia, hibah tersebut pula, tanah itu adalah tanah pusaka, bukan tanah ayah. Bukan tanah anak. Tanah ayah. Itu yang kita kena faham betul-betul. Nak beri, kena ikut cara dia. Satu contoh yang saya biasa share lah untuk kaum ibu, kan. Satu contoh yang saya selalu share, contoh ni saya teman-teman ceramah saya pun saya bawa contoh ini. Seorang ibu nak beri kemas kepada anak-anak perempuan, kan. Sebab kemas mak ni dah banyak sangat dah. Saya tak tahu letak kat mana, pakai pun tak, kan. Nak pakai pun tak, letak dalam peti saja, bawah katil, ya. Dah banyak sangat dah, dia pun nak beri, kan. Dia pun pesan kepada anak-anak perempuan dia, kan. Anak-anak ni mak nak pesan ni, kan. Nanti bila mak dah tak ada, nanti bagilah sama rata barang-barang rumah ni, jangan bergaduh-gaduh, jangan berebut-rebut, cukup bagilah sama banyak antara kamu. Ataupun dia cakap, gelang ni bagi pada Kak Long, rantai ni beri pada Kak Ngah, sumpang ni beri pada Kak De, kan. Jangan gaduh-gaduh. Mak dah pesan siap-siap. Mak pesan tu niat dia baik, kan, nak beri siap, nak beri bagi siap-siap, jangan bergaduh waktu mak meninggal dunia ni. Apa yang tak kena ni? Yang tak kena ni adalah apabila mak berkata nanti lepas mak mati. Dia cakap macam tu, lepas mak mati, dia bukan hibah, dia ke pemberian, dia masuk dalam kategori wasiat. Bila wasiat, terus masuk hukum wasiat. Apa itu hukum wasiat? La wasiyata li waris. Tak boleh buat wasiat kepada waris. Dijem. Tak kena. Tak kena. Jadi kalau anak-anak perempuan tersebut bedak-bedak tu antara mereka, sedangkan ada waris lain, anak lelaki contohnya, suami si mati contoh, kan, ia dikira sebagai mengambil hak waris lain. Ya, simple. Tapi inilah kesalahan biasa dilakukan. Anak perempuan duk fikir, kan, mak pesan kat sini, logik lah, sebab orang lelaki mana pakai emas. Buat apa nak bagi emas kepada anak-anak lelaki? Logik dia. Tapi waris lain, harta pusakanya, segala apa yang tinggal oleh si mati, harta pusaka. Termasuklah barang kemas itu. Bila barang kemas itu harta pusaka, anak lelaki berhak. Ya, anak lelaki berhak. Tak kira lah dia nak buat apa dengan barang kemas tu. Nak beri kat isteri dia ke, nak beri kepada anak perempuan dia ke, nak jual, nak gadai ke, nak simpan, serah pada dia. Dia memang tak boleh pakai lah. Ya.
dia jadi wasiat. Melainkan kalau anak lelaki reda, tak apalah mak tak pesan macam tu, kami setuju je lah, kami ambil harta lain kan. Tak apa kalau dia reda, tak apa. Kalau dia tak reda, masalahnya kalau lah anak-anak perempuan tu kakak-kakak, anak lelaki ni adik, gunakan dia, adik mak dah pesan dah bawa kemas ni kakak punya ya, kakak punya kau setuju je lah kan, mak dah pesan macam tu. Lepas tu dia keluar satu lagi ayat magic ya, dia keluar satu lagi ayat magic. Kita kalau tak ikut cakap mak, nanti mak terseksa kat kubur. Ayat magic selalu guna. Bila guna ayat magic terus kita lemah kan, mak kita tak ikut cakap mak kan, macam mana kata mak dalam kubur nanti. Guna ayat magic. Tak betul sangat-sangat apa yang dikata tu. Kalau anak-anak bergaduh, pusaka, lambat bagi pusaka kan, dan sebagainya kan, orang dalam kubur tersebut bukan masalah dia kan. Perhitungan ni dah selesai dah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kan dia tak akan menanggung kan kesalahan orang lain. Kan selesai dah. Saja guna ayat itu. Ya, kan. Adik dengar macam tu pun lemah, tak apalah kalau ya betul dekat kan, mak terpesan macam tu, kita setuju je. Jadi macam mana seorang mak nak beri barang kemas dia kepada anak-anak? Macam mana? Pertama sekali nak beri terus. Terus mak simpan satu rantai ni je, rantai pusaka ni kamu. Dia bagi terus satu-satu. Selesai. Cara yang kedua kan, dia nak beri kepada anak-anak perempuan, tapi dia nak pakai lagi. Nak beri tapi nak pakai lagi kan, nak pakai sekali-sekali, nak pakai lagi. Boleh beri, lepas tu pinjamkan semula ya. Bayar. Dia beri rantai ni dia beri rantai ni pada anak. Lepas tu dia cakap, mak boleh tak mak pakai dulu rantai ni. Dia beri pada anak dah terima. Yang penting anak terima ya. Penting anak pegang rantai tersebut, dah terima kan, tu dia tak apalah, saya pinjam pada mak, pakailah dulu, sampai bila mak pakailah dulu. Jadi elok ada saksi bertulis ke, saksi melihat ke ya. Jadi apabila mak meninggal dunia, ingin beri anak perempuan ni sebab dipinjam kepada mak kan, akan dipulang kepada anak perempuan, bukan pusaka. Boleh, ada masalah. Kena betul. Kalau tak akan bergaduh para waris ni. Seorang suami kan yang kehilangan isterinya meninggal dunia lebih awal daripada dia tengok di bawah kaki isteri ada 1/3 barang kemas. Barang kemas ini merupakan sumbangan hadiah daripada suami kan, suami yang beri kepada isteri. Setiap tahun ulang tahun perkahwinan dia akan belikan gelang. Tahun depan dia beri rantai. Tahun satu dia beri cincin. Dah hidup bersama 40 tahun. 40 tahun ada 40 jenis barang kemas yang dah diserah kepada isteri. Satu betul lah. Isteri lebih awal daripada dia. Kalau dia tengok bawah katil tu ada barang kemas tersebut, dia pun fikir 40 tahun yang aku beli barang kemas itu, isteri aku guna duit aku, gunakan kredit aku. Terlintas di fikiran dia nak ambil semula duit aku nak ambil semula, kemas tu boleh jual, nak ambil semula, dan duit aku, bukan duit orang lain pun. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kenapa
Tak boleh. Dia dah hadiahkan kepada isteri dia, milik isteri dia lah, bukan milik dia dah. Dia tak boleh nak ambil. Masa isteri dia masih hidup pun, isteri dia masih hidup, nak ambil barang kepada isteri dia tanpa persetujuan, tak boleh. Tak boleh, haram. Dah jadi milik isteri dia, walaupun dia yang beri hadiah. Apatah lagi dah meninggal dunia, menjadi milik waris semua. Anak-anak, termasuk diri dia ada waris, bukan dia seorang saja. Tak boleh dia ambil. Tak boleh ambil. Ya? Menjadi harta si isteri. Jadi, dalam amalan masyarakat kita banyak sangat salah-salah faham dan salah praktis dengan pusaka ni. Dan perkara kecil-kecil pun menyebabkan berlakunya pertelingkahan di tangan waris. Dan bila berlakunya pertelingkahan, tuan-tuan, bergaduh, berbuat pusaka, maka hubungan di antara waris ni akan merenggang, dan akhirnya sampai tahap putus saudara. Berlaku dalam masyarakat sebab apa? Berebut harta pusaka. Ya, inilah yang sebenarnya tak nak berlaku kepada keluarga kita, kan? Kita nak bagi, biarlah apabila kita meninggal dunia nanti, waris-waris kita akan menjadi lebih rapat di kalangan mereka dan menolong antara satu sama lain di antara mereka. Ya, jadi dah masuk waktu suruh, dah berbunyi dah. Saya biasanya kuliah saya akan bagi ruang untuk tanya. Kalau sikit lah 50 minit kalau sikit ruang, ya. Boleh tuan-tuan, ya? Kalau tuan-tuan nak bertanya, kalau ada, insyaAllah saya akan cuba jawab lah kalau saya mampu, insyaAllah. Sebelum saya tutup. Silakan. Siapa ada tu? Siapa? Dia terus anak perempuan dia bagi suami tadi bagikan, tapi setuju lelaki dapat. Sebabnya tadi adalah bagaimana jika sekiranya ditinggalkan oleh isteri tadi itu, kan, di suami yang hidup tu beri kepada anak-anak perempuan dan cucu terus beri, anak lelaki tak dapat. Okey, macam mana keadaannya, kan? Baik, barang kemas adalah milik waris, anak perempuan waris, anak lelaki waris, cucu bukan waris. Cucu bukan waris sebab anak lelaki masih ada, cucu bukan waris. Maka tak boleh beri kepada cucu, kena beri kepada anak-anak sahaja. Anak lelaki pun ada hak juga. Kalaulah cara pemberian itu anak lelaki redha, selesai, boleh, halalkan boleh. Tapi redha tu mesti tanya, jangan kita anggap, kita rasa-rasa, kan, orang senyap je kan, kita anggap dia setulah. Jangan anggap, kita kena tanya betul dia belum menzahirkan. Ya, tapi jangan kita anggap dia setuju. Sebab tu mungkinan dia tak kata apa-apa, dia takut kat ayah. Kita kena tanya betul-betul, okey, kami tak ada bantahan, bolehlah diberikan kepada waris tertentu. Cucu tu bukan waris, ya? Bukan, kena beri kepada waris. Ya, boleh. Haji? Salam.
Baik. Soalan dia, seorang ayah atau mak dah beri rumah pada anak, dah beri dah set nama dah. Dengan uh, kefahaman bahawa rumah tersebut disewa. Rumah yang disewa itu hasil dia akan pergi kepada mak ayah. Betul ya? Kan? Anak setuju. Boleh tak boleh? Baik. Yang pertama ni adalah apabila kita pindah milik nama daripada ayah kepada anak, ya, rumah tu anak pindah. Baik. Dan anak bersetuju nak beri sewa. Kewajipan sewa tu kepada ayah. Maka ia dibolehkan, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah ya. Dan sebab itu adalah hak pemilik harta dan untuk menyerahkan hasil daripada tersebut kepada orang lain. Boleh. Okay. Ada lagi tuan-tuan? Tak ada ya? Ada? Okey. Banyak duduk. Baik. Emak dia ada sebiji rumah, nama dia. Kemudiannya dia letak nama anak sulung sebagai pemilik bersama. Masuk dalam keran. Masuk dalam keran ya. Niatnya nak bagi rumah kepada anak tu. Tapi itu nama lah. Bukan nama anak sulung. Bila mak meninggal dunia, adakah rumah tu menjadi milik abang long sepenuhnya? Soalan dia, betul ya? Baik. Dan kes macam itu dia dikira sebagai milikan bersama. Milikan bersama sebagai hak, anak sebagai hak. Apabila bahagian mak tu akan dipusaka, bukan jatuh dalam undang-undang dikenakan sebagai, tak silap saya, macam tu kat undang-undang Koran, kalau nama dua kan, kalau ini meninggal dunia pakai dalam undang-undang Islam kan? Jadi milik sama, bila seorang meninggal dunia haknya akan dipusakai oleh masuklah anak lelaki, anak sulung masuklah, dia jadi pusaka, dia tak automatik kata kepada anak sulung tersebut. Ya, boleh kan? Ya, saya ingat itu saja, kita boleh beri. Inilah tuan-tuan ya, pusaka ni memang banyak isu lah ya. Yang saya cerita hari ni adalah sedikit daripada apa yang berlaku ya. Sedikit apa yang berlaku. Banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang cukup complicated berlaku di bawah sana, sehingga kan kes pusaka ni mengambil masa bertahun-tahun dan tak selesai lagi. 10 tahun tak selesai lagi, 20 tahun pun tak selesai lagi. Sebab apa? Sebab kurangnya kerjasama daripada para waris untuk menyelesaikannya, dan juga sebab-sebab lain lah ya. Jadi saya doakan sedikit perkongsian saya pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua. Mohon maaf jika sekiranya ada kekaburan, kesilapan dan sebagainya, itu adalah kesilapan saya sendiri. So kita doakan juga supaya saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin sentiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesabaran kan, dan juga akhirnya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.